Hai, Assalamualaikum. Saya Akiswana. So, hari ni saya nak berkongsi kepada anda semua apa yang saya dah mention di Facebook baru-baru ni berkenaan dengan satu isu yang saya rasa tak ada orang pun nak involve, which is scammer. Okay, so dalam video sharing ni saya akan kongsikan tentang 3 perkara utama. Yang pertama, macam mana boleh kena scam. Yang kedua adalah apakah modus operandi scammer ni. Dan yang ketiga adalah apakah hikmah yang kita dapat daripada isu scammer ni. Okay, so yang pertama sekali saya nak share dekat sini adalah ramai yang PM, yang WhatsApp tanya macam mana boleh kena scam. Kenapa tak tahu kerja tu scam? Apa lagi soalan? Ada yang tanya, ada juga yang cakap macam mana boleh bagi duit banyak-banyak. Okay, yang pertama, kita kena tahu bahawa kalau kita nak kena scam, kita tak tahu orang tu scammer. You know, especially professional scammer, kita tak tahu pun yang dia adalah scammer. Betul tak? Kan? So, kita kena faham, sometimes kita dah begitu positif dan berhati-hati tapi tetap kena scam. Kalau nak jadi juga, betul tak? Okay, yang kedua, sebenarnya amount yang saya kena tak adalah banyak 200,000. Amount yang saya kena around 100 sahaja, dalam 800 macam tu. Dan sebenarnya total kami seluruh buyer yang beli dengan pemborong face mask ni adalah dalam RM200,000. Memang sangat-sangat banyak. Bagi kami memang sangat banyak. Dan masa kejadiannya berlaku, dia sangat-sangat neutral dan nampak sangat legit. Okay, saya nak cerita macam mana kita boleh kena scam. Yang pertama, apabila apabila PKP dan masa tu awal-awal PKP, semua tengah mencari emas. Dan majoriti harga emas dekat pasaran sekitar 75 dan 85 ringgit, ada yang 95 ringgit. Memang sangat mahal. Jadi niat masa tu nak beli murah supaya dapat bantu orang ramai dengan harga yang lebih murah. Sebab harga yang dibeli, sebab dia cakap harga borong, yang mana mereka membawa masuk daripada negara jiran, yang harganya sangat-sangat murah, iaitu RM25 sekotak face mask 3ply. Dan ada harga, ada cert, ada gambar kotak, semuanya lengkap. Dan yang paling best, seller ni juga ada shop di Shopee. Jadi memang kita rasa lebih confident. Dan ketika kita dapat invitation untuk join link Telegram group ni, kita sendiri pun masih lagi buat siasatan sebab nak pastikan dia legit. Dan jabatan netizen macam biasa, mereka banyaklah dapat information. Saya pernah beli dengan dia dekat Shopee. So kita tahu, dia di Shopee. Tengok Shopee dia adalah beberapa item yang ada orang beli. So kita yakin dan kita percaya. Okay. Yang kedua, apabila kita confident dan dia tawarkan RM5 masa tu sekotak, kita punya niat ke hati nak buka order dekat semua orang. Sebab pasti semua orang nak, betul tak, dengan harga yang murah. Tapi Allah selamatkan kita juga sebab tak nak offer. Jadi nak try dulu beli sedikit. So tu yang beli beberapa kotak, kosnya dalam RM800 lah, macam termasuk pos. Yakinlah termasuk pos, dia cakap harga sekian-sekian. Jadi insan ni yang bernama, yang kita berinteraksi selama ni, bernama Nurisa Haimi. Jadi masa tu kita pun semua berinteraksi lah dengan dia dekat satu grup Telegram ni yang korang boleh tengok ni. Nampak kan apa yang perbualan di kalangan kami semua dengan Nurisa Haimi ni. Dan dia adalah orang Kedah, dikatakanlah orang Kedah. Jadi memang dia sembang Kedah lah masa tu. Dan lebih meyakinkan dalam hari-hari yang dikatakan nak ambil stok yang sampai ni, ada juga di kalangan mereka yang COD lah, dan tapi dia pakai mask lah tunjuk. Jadi memang kita yakin, memang real lah orangnya. Dan yang paling best sebenarnya, perkara ni, scam ni, dia bukan bergerak seorang, tapi dia bergerak secara group. Jadi dalam group buyer dan seller dalam Telegram tu adalah borak-borak sesama mereka yang ada yang baru kenal,
Jadi ada yang yakin dengan Nurisah ni, jadi dia confidentkan kami semua. Jadi kita nampak dia sangat neutral. Kita tak dapat nak rasa itu adalah satu penipuan. Dan dalam tu juga sempatlah di kalangan buyer kami semua ni berbincang, saya ada kena scam dengan seorang seller ni, namanya sekian-sekian. Jadi harap-harapnya Nurisah ni bukan scammer lah. Siap kita discuss tentang scammer lain dalam Telegram tu. Jadi sehinggalah Nurisah ni pernahlah dia mention, kalau rasa tak confident, boleh bagi tahu awal-awal dan saya refund duit. Jadi saya tak nak nanti bila dah ambil stok, tak nak pula barang nak refund lah, apalah, susah. Jadi memang kita rasa sangat confident lah dengan Nurisah ni masa tu. Jadi apa yang berlaku, kami pun proceed. Dan kalau boleh tengok dekat yang saya share ni, list nama dan list orang yang bayar, yang ambil stok memang sangat banyak. Ada yang 21,000, ada yang 30,000, ada yang 16,000. It was sangat-sangat banyak. Jadi bila dah pada hari kejadian, semua menunggu Nurisah ni, manalah barang, kata nak hantar, kata nak update. Jadi dia buy the time. Jadi apa yang berlaku, dia cakap okay, lori ada sekatan tak dapat nak ambil, jadi kita tunggu malam ni. Okay, tak apa, kami semua faham, tunggu malam ni. Jadi malam tu kami tunggu lagi. Dia cakap masih lagi tak dapat. Sekali dia berhubung dengan polis di bahagian SIK Kedah, SIK Alustar, kedua lah. Okay, masa tu kami semua dah mula risau. Jadi esoknya dan lusa pun tak dapat lagi. Dan grup Telegram yang boleh chat tu, dia mula offkan, not allow untuk kita komen. Jadi apa yang berlaku masa tu, masing-masing dah risau dan PM bersama sendirilah dalam tu. Di luar PM tepi lah orang cakap kan. Jadi kita orang discuss lah, macam mana ni, kena tipu, kena scam ke? Jadi semua orang dah mula rasa, memang kena scam lah nampaknya ni. Jadi akhirnya buat satu lagi grup asing. Dan kami semua mulakan tugas sebagai jabatan netizen mencari maklumat tentang Nurisah Haimi. Jadi mula mencari, akhirnya dapat tahu bahawa Nurisah Haimi ni adalah orang Sabah. Dia bukanlah owner kepada yang bercakap tadi. Yang bercakap yang berurusan dengan kami adalah orang lain. Contohnya kami adalah A, kami bercakap dengan orang B, tapi sebenarnya dia adalah orang C. Faham tak maksudnya? Ada 3 penjuru dalam ni. Jadi Nurisah ni sebenarnya pula adalah mangsa keadaan. Sehingga apabila berlakunya scammer ni, semua orang buat report atas nama Nurisah Haimi dan akaun Maybank dia. Jadi semua orang yang kena memang buat report. Jadi pastilah Maybank block akaun Nurisah. Dan akhirnya Nurisah pergi ke balai polis. Dan masa tu terdedah lah dan masuk Esra Awani tentang kes ni. Kalau korang perasan, masuk Esra Awani tentang penipuan face mask. Namun Nurisah Haimi ni dikambing hitamkan. Jadi masa tu semua orang viral jugalah tentang scam Nurisah. Tapi sebenarnya bukan Nurisah yang scam. Nurisah ni orang Sabah dan dia sebenarnya mencari pekerjaan di internet masa tu. Masa nak PKP ni, sebenarnya dia belum bekerja lah, dan dia ingin mencari pekerjaan. Sebelum PKP lagi telah ada satu iklan mencari jawatan kosong. Siapa yang nak siapa yang nak bekerja secara online, juru transaksi, juru wang online nama jawatan dia. Jadi Nurisah ni orang yang tak pernah bekerja, lalu dia apply dengan scammer ni, iaitu nama dia adalah Intan Syafinas. Okey, jadi scammer ni ambil Nurisah bekerja dengan dia dengan syarat-syarat dia. Ini job scope pekerjaan dia. Setiap transaksi dia akan dapat berapa ringgit, dan tugas dia kena transaksi duit apabila orang transaksi pada dia. Kiranya ibarat ada orang buat jualan online, transfer, jadi transfer pada supplier, macam tu lah. Jadi itu yang Nurisah faham. Lalu dia memang sangat-sangat orang kata sangat straightforward lah. Dia
tak terfikir ini scam ke, orang masukkan 20,000, 30,000, 16,000. Dia tak terfikir itu adalah something kan. Jadi daripada situ kami dapat Nurisa dan dapatlah bertemu, ataupun sebenarnya bukan bertemu lah, dapat kontak secara WhatsApp Nurisa ni. Dan dia masuk dalam grup Telegram dan dia explain, dia buat video dan laporan polis yang dia buat, dia telah dipergunakan oleh Intan Syafinas, yang mana dia pun tak kenal Intan Syafinas secara langsung sebab dia ambil pekerjaan ni pun secara online. Nampak tak macam mana liciknya Intan Syafinas ni. Jadi tak ada orang tahu sekarang ni Intan Syafinas ni dekat mana. Jadi apa yang berlaku, Intan Syafinas ni rupa-rupanya dah banyak buat kerja ni. Apabila kami kalangan netizen buat buat research, ramai dah terkenal dengan nama Intan Syafinas. Tapi kalau korang cari hari ni, mungkin korang tak jumpa lah sebab dia dah tukar nama. Jadi korang kena sangat berhati-hati kat luar sana. Dan yang terbaru, apabila dah ramai buat report, maka memang dalam senarai nama polis punya aduan, dah ramai yang buat report atas nama Intan Syafinas. Dan yang peliknya, dia tak pernah kena tangkap. Itu something yang kami pelik lah. Sampai sekarang dia tak kena tangkap. Dan kalau tengok dalam skrin ni, saya share yang mana dia tulis kat situ, ya, saya lah scammer dan saya nak refund kembali duit awak semua. Dia mengaku yang dia scam, jadi nak refund duit kami semua. Sebab ramailah yang merayu mintalah duit. Jadi it was sangat-sangat kesian pada orang yang, bayangkan ramai yang buka, orang cakap order, siapa nak ambil order face mask, siapa nak join face mask dan sebagainya. Sangat-sangat kesian apabila dia terpaksa menanggung hutang, kena bayar balik duit orang-orang yang dia dah ambil order tadi. Kalau korang tengok yang saya share ni lah, kesian, sangat kesian mereka. Saya highlightkan nama tu, saya tutup supaya janganlah tak tahu siapa kan. Tapi doakanlah sindiket yang Intan Syafinas face mask ni akan berjaya ditangkap. Sebab mungkin kita tak tahulah, mungkin apabila dapat ditangkap, akaun dia freeze dan dia tak dapat pulangkan duit. Dia pernah cakap lah benda ni, kalau aku kena tangkap, aku tak dapat pulangkan duit kau pun. Dia kata macam tu kan. Tapi kita doakan supaya dapat pulangkan duit dan orang ni dapat ditangkap. Sebab dia bukan buat kerja ni sekali dua, tapi dah banyak kali. Dan dalam masa yang sama, mereka ni adalah satu tim. Kalau korang pernah dengar lah satu pepatah ni, kejahatan yang dirancang akan mengalahkan kebenaran yang tak terancang. Jadi sebenarnya mereka dah rancang dengan baik macam mana mereka nak buat scam ni, macam mana mereka nak berjaya loloskan diri, sehingga pada awal-awalnya polis semua akan menuju pada Nurisa sebab semuanya nama Nurisa. Dan di akhirnya sebenarnya ada orang dia sebaik Nurisa. Dia bukanlah Nurisa yang scam kami, tapi Intan Syafinas. Sebab tu dalam perkara ni saya masuk poin ketiga, which is pengajaran. Yang pertama, kita jangan cepat percaya orang, terutama siapa sahaja yang nak cari kerja secara online di internet. Banyak kalau tengok dekat Facebook, kerja online, jawatan kosong online yang copy paste lah, apalah, semualah banyak benda. Jadi you have to be very very extra careful sebab terlalu ramai orang yang salah gunakan perkara ni, orang yang ambil kesempatan. Jadi kena sangat berhati-hati. Dan yang kedua, lesson point dekat sini, jangan tamak. Apabila kita jumpa satu perkara yang orang kata too good to be true kan, RM25 sekotak, nak borong lah, ambil RM1,000, ambil RM20,000, ambil RM100, banyak. Tapi end up kita sengsara. Jadi kita kena logik dan kita kena berfikir panjang dan kita kena serahkan pada Allah. Akhir sekali serahkan pada Allah, redha, sebab pasti ada hikmahnya. Dan yang ketiga, hikmah yang terbesar lah yang saya dapat daripada isu ni,
saya memang sedih lah masa saya dapat tahu first time dalam hidup kena scam. Tak sangka aku kena scam. Seriously, I niat nak bantu orang supaya dapat jual face mask dengan harga yang lebih murah, tapi akhirnya aku kena scam. Rasa macam sedih lah kan, walaupun RM800, tapi it was sangat-sangat berharga. RM800 nak kumpul ni, ya Allah, sakitnya kan. Tapi kita rela. Dan juga dalam masa yang sama Allah hadirkan lebih ramai supplier yang lebih jerung, yang legit, yang sangat bagus, sangat bagus lah yang Allah hadirkan kepada saya. Jadi sebab tu saya pesan diri saya, whatever happen dalam life kita kena rela dan kita kena yakin erti hidup kita paling memberi. Jadi saya ketika masa saya last saya dapat tahu saya berhubung dengan Intan Syafriah secara personal, mesti saya cakap dengan dia, saya ada family, saya ada parents, mak saya tak sihat dan saya banyak menggunakan duit untuk mak saya. Jadi saya tahu awak pun ada mak ayah. Jadi awak perlu faham duit yang awak ambil semua tak berkat, dan awak kena pulangkan kembali. Tak dekat dunia, dekat akhirat nanti orang cari. Jadi awak kena pastikan pulangkan duit ni. Dan dia cakap dia akan pulangkan, cuma sekarang ni tak tahu dia dekat mana. Dan saya yakin dan percaya Allah pasti akan bantu untuk kami semua yang bersabar. Dan insyaAllah saya harap korang dapat iktibar daripada perkongsian saya ni, terutama tentang penipuan, tentang scam. Kalau ada orang-orang scammer yang tengok video ni, saya harap korang janganlah buat scam lagi. Saya nak kongsikan sikit beberapa perkongsian daripada rakan yang kena scam sampai puluh ribu. It was like, bayangkan macam mana sedihnya dia. Cuba tengok ni, macam mana dia cakap. Dia nak cari, dia tak kisahlah dia nak buka puasa apa, dia nak pakai baju raya apa, dia tak kisah. Yang penting dia dapat cari balik duit, nak bayar semua yang dia dah, orang dah bayar pada dia. It was like something yang kita dah susahkan diri orang lain kan. Jadi kalau ada niat nak scam orang, kalau ada niat yang kita elok, please soft lah. Dan satu je, doa orang yang dizalimi ni sangat makbul. Bayangkan berapa ramai orang dekat dalam yang grup ni yang kena, bayi kami semua yang kena, seramai yang mendoakan dia. Sakit lah, kenalah COVID lah, ramai sebab marah, geram, sakit kan, bila kita ditipu. Okay, jadi saya harap perkongsian ini memberi manfaat. Dan sekiranya kalian ingin berkongsi video ni, dipersilakan. Dan kalau ada info tambahan, boleh komen dekat link dekat YouTube kat bawah ni. Dan insyaAllah selepas ni kita akan kongsikan lagi banyak video-video sharing, especially tentang info dan fakta, supaya kita lebih banyak alert lah tentang kehidupan kita. Jadi insyaAllah saya harap sekali lagi dapat membantu orang ramai lebih berhati-hati. Dan terima kasih tengok video ni, dan please sebarkan kepada orang ramai supaya tak terkena scam macam saya. Dan insyaAllah kita semua selamat dunia akhirat. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton Akis Channel.